Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana mengumpulkan kita pada malam ini di rumah Allah, dalam majlis yang semulia-mulia majlis sisi Allah, iaitu majlis ilmu. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, atau kama qala Rasulullah SAW. Itu Nabi SAW pernah bersabda, akan senantiasa pada umatku ini segolongan manusia yang akan sentiasa berada dalam kebenaran, zahirin alal haqq, yang akan terus menerus menzahirkan kebenaran, zahirina alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Golongan yang sentiasa berada di atas kebenaran ini, maka puak-puak yang membenci mereka, puak-puak yang memusuhi mereka, puak-puak yang cuba untuk menjatuhkan mereka, tidak dapat memberikan mereka sedikit mudarat pun. Iaitu mereka terus menerus memperjuangkan zahirin alal haq, kebenaran tadi. Namun hadis ini umum. Siapakah yang dimaksudkan golongan yang berada di atas jalan kebenaran tadi? Maka para imam kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila ditanya tentang golongan ini, siapakah golongan yang berada di atas kebenaran ini, yang sentiasa berada di atas kebenaran, kata Imam Syafi'i, yaitu ashabul hadis, yaitu orang yang berpegang kepada hadis Nabi SAW. Ashabul hadis boleh difahami dengan dua cara, iaitu pertama, orang yang berpegang kepada hadis. Yang kedua, ashabul hadis, iaitu ahlul hadis tu. Kata juga Imam Malik rahimahullah, bila ditanya siapakah golongan yang berada dalam kebenaran ini, dia kata, kalau bukanlah ahlul hadis, aku tak tahu siapa golongan yang layak untuk mendapat gelaran golongan yang selamat. Begitu juga pernah sekali Al-Imam Al-Bukhari bersama sahabat-sahabatnya di hadapan Al-Imam Al-Humaidi, kalau tak silap. Lalu Al-Imam Al-Humaidi tengoklah anak-anak murid dia hebat-hebat ni, Imam Al-Bukhari dan lain-lain. Dia kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala haqq. Dia baca hadis tadi, senantiasalah akan berada dalam umatku ini golongan yang akan memperjuangkan kebenaran. Mereka itu tidak akan terkesan dengan golongan yang memusuhi mereka, dan juga golongan yang cuba menjatuhkan mereka, memurukkan mereka. Bila bacakan hadis ni, kata Imam Al-Humaidi, arju, aku berharap kamu semualah yang termasuk dalam hadis tadi. Itu juga dengan Abdullah bin Mubarak, ulama yang terkenal di kalangan tabi'in atau tabi'in, mengatakan bahawa golongan yang sentiasa berada di atas jalan kebenaran itu adalah ulama ahlul hadis. Imam Syafi'i juga mengatakan, kalau kamu nak mencari kebenaran, kamu nak terus berada di atas kebenaran, maka carilah ashabul hadis. Itu orang kuat berpegang kepada hadis Nabi SAW. Bukan ashabul ar-ra'i, bukan golongan yang hanya memegang pendapat kata-kata akal semata-mata, bukan ahlul kalam, bukan pendapat ahlul kalam. Itu orang yang menggunakan akidah dengan akal, menolak hadis Nabi SAW semata-mata kerana tak kena dengan akal mereka. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab yang terkenal Usul Sunnah, mengatakan bahawa kita berpegang pada hadis Nabi SAW walaupun bertentangan dengan akal kita.
Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan golongan yang di atas kebenaran ini sentiasa mekar, sentiasa kuat dan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan inilah yang akan menghancurkan golongan syirik. Golongan inilah akan menghancurkan golongan yang pelampau agama. Golongan inilah akan menolak syubhat-syubhat ataupun kekeliruan-kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan-golongan yang jahil dan juga golongan zindik, musuh-musuh Islam. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm fi kulli khalafin uduluh, akan menanggung ilmu ini. Ilmu siapa? Ilmu hadis. Disebut ilmu iaitu Quran dan sunnah. Wa fi tarkibi muttafiqan, iaitu Al-Quran dan sunnah. Akan menanggung ilmu Quran dan sunnah ini setiap generasi satu golongan yang akan membetulkan kesalahan-kesalahan umatnya. Apa tugas dia? Yanfauna anhu tahriful ghalin. Dia akan menolak, membatalkan penyelewengan golongan yang ekstrim. Siapa golongan yang ekstrim ni? Contohnya golongan Khawarij ataupun Syiah. Yang pada zaman sekarang Khawarij dan Syiah. Khawarij seperti menghalalkan darah umat Islam, membunuh orang Islam tanpa sebab, mengebom tempat-tempat orang awam tanpa sebab, membunuh orang yang tidak bersalah semata-mata atas nama Islam. Yang ni golongan yang ekstrim. Dengan Khawarij, golongan Syiah melampau dalam mengagungkan Ali radhiyallahu an, melampau dalam mengagungkan Ahlul Bait, melampau dalam mengagungkan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menganggap sebahagian daripada ahli keluarga Nabi itu sebagai wali, dan juga makam yang lebih tinggi pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh guru mereka iaitu Ayatullah Ali Shirazi, mengatakan bahawa imam-imam mereka itu lebih tinggi kedudukannya daripada para anbiya. Ini melampau. Jadi golongan yang mengenal hadis ini akan membatalkan hadis-hadis, membatalkan hujah-hujah mereka. Yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin, dan juga penyelewengan golongan-golongan yang jahat, al-mubtilin. Golongan yang jahat yang cuba untuk memesongkan pandangan Islam, seperti golongan sistem Islam zaman sekarang. Bila kita suruh mereka menutup aurat, mereka sibuk kata kita ni sibuk tutup aurat je, tak sibuk dalam hal lain, tak sibuk dalam masalah keganasan rumah tangga. Kita katakan keganasan rumah tangga itu haram. Begitu juga haramnya kamu dengan tidak pakai hijab. Ini golongan sistem Islam ni, golongan mubtilin, zindiq, merosak agama Islam. Dan yang ketiga, wa ta'wil al-jahilin, dan takwil kefahaman orang-orang yang jahil. Orang jahil seperti pendapat kata yang haram tu main judi, duit judi tu tak haram. Ini fahaman jahil, kefahaman yang jahil. Solat Jumaat 3 kali berturut-turut yang baru terkeluar daripada Islam. Kalau pergi, lepas tu tak pergi, tak pergi, tak terkeluar lagi. Ini takwil al-jahilin. Ini kefahaman orang yang jahil. Ini kita kata al-hadis lah, orang yang ada dalil Quran dan sunnah akan membatalkan hujah-hujah yang sebegini. Seperti juga hujah al-mubtilin, iaitu golongan yang suka membawakan hadis-hadis palsu. Seperti kata Abdullah bin Mubarak, ulama kita mengatakan bahawa bila manusia ramai memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala telah lahirkan para ulama-ulama hadis untuk memeriksa golongan-golongan yang suka memalsukan hadis. Memusingkan hadis. Pertama, memalsukan hadis dari segi sanadnya, membawakan hadis-hadis palsu, dan hadis yang terlampau lemah dijadikan hujah dalam agama. Seperti dalam masyarakat kita, kepercayaan Nur Muhammad, ini kepercayaan yang batil. Tak ada dalam hadis Nabi SAW yang sahih pun berkenaan dengan Nur Muhammad. Maka sebagai orang ramai dari kalangan kita percaya, beriman dengan Nur Muhammad ini, sedangkan tidak ada hadis yang sahih maupun hasan maupun dhaif yang lemah berkenaan dengan hadis Nur Muhammad. Ulama hadis berbeza pendapat. Hadis Nur Muhammad ini sama ada terlampau dhaif, terlampau lemah, ataupun palsu. Terlampau lemah ataupun palsu. Namun sebagian daripada masyarakat kita menjadikan akidah Nur Muhammad ini
seumpama dia aslun min usulil Islam, seumpama dia salah satu rukun daripada rukun Islam. Lalu ramailah yang bila berzikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad, maksud Nur Muhammad. Inilah hadis yang palsu yang berkenaan dengan dia katakan inna awwala ma khalaqallah nur. Sebenarnya perkara pertama yang Allah Taala ciptakan ialah Nur Muhammad. Ini hadis palsu. Ini hadis palsu ataupun terlampau dhaif. Yang daripada cahaya tadilah Allah Taala telah ciptakan langit, bumi dan burung. Bila burung seekor burung putih, bila burung tersebut berpeluh, dan peluh tersebutlah dijadikan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini hadis palsu. Dan cahaya tersebut dipindah-pindahkan daripada Adam ke Nuh, Nuh seterusnya sampai ke keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lepas sampai ke Abdullah, lepas kepada Aminah, sehingga dibacakan hadis-hadis yang palsu dan lemah ini dalam televisyen. Dalam televisyen ketika program-program agama. Orang Islam kita pun tengok, bukalah channel-channel ini. Seperti channel Al-Hijrah, dibuatkan satu rancangan berkenaan sirah Nabi SAW setiap petang Jumaat. Dibacakan hadis-hadis palsu ini di hadapan umat orang ramai, dengan berhujahkan kononnya untuk menarik balik kecintaan orang ramai kepada Nabi SAW. Kecintaan kepada Nabi SAW tidak berhajat kepada kita untuk memalsukan hadis, untuk membuat orang cinta kepada Rasulullah SAW. Tak perlu kepada kita mencipta hadis-hadis dan kisah-kisah palsu. Cukuplah hadis yang sahih yang beribu-ribu yang kita tak habis khatam lagi ni, tak habis baca lagi, dah bertahun-tahun dah mengaji, tak habis-habis. Cukuplah hadis yang banyak ini untuk membuatkan orang cinta kepada Nabi SAW. Tidak berhajat kepada kisah-kisah palsu. Tidak berhajat kepada kisah-kisah palsu. Mesti baru-baru ni Jumaat yang lepas dibawakan kisah bagaimana ketika Abdul Muttalib nak menikahkan Abdullah dengan Aminah. Abdul Muttalib siapa? Atuk Nabi. Abdullah siapa? Ayah Nabi SAW. Maka on the way nak pergi menikah dengan Aminah tersebut, maka ada satu perempuan cuba nak memikat Abdullah untuk berzina dengan dia. Cuba nak goda Abdullah, itu ayah Nabi SAW, untuk berzina dengan perempuan tersebut. Maka Abdullah tertolak. Kemudian menikahlah dengan Aminah. Maka sekali lagi Abdullah pernah jumpa dengan perempuan tersebut. Perempuan tersebut kata, kali ini dia dah tak tertarik lagi dah dengan Abdullah. Abdullah tanya dia, kenapa dulu kau nak ajak aku berzina, tapi kali ini kau tidak tertarik lagi dengan aku? Kata perempuan tersebut, kerana dulu sebelum kau menikah dulu, muka kau bercahaya-cahaya. Lepas dah menikah, cahaya itu hilang. Cahaya apa dia nak maksudkan ni? Cahaya apa dia maksudkan? Cahaya Nur Muhammad tadi. Sebab bila menikah, cahaya itu dipas kepada Aminah. Hadis ini palsu. Ittifaq ulama kata dia palsu. Kata Imam Bukhari, hadis ini mungkar. Imam Bukhari antara ulama hadis yang dalam lafaznya dia tak kasar. Dia bukan kata Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Dia tak setua kata iblis, tak kata itu. Dia tak kata dajjal. Dia kata, tapi jarang dia sebut mungkar. Dia kata mungkar, tapi Imam Bukhari dia sebut mungkar. Mana hadis tu hadis yang betul-betul mungkar. Dibacakan hadis ini dalam televisyen, tuan-tuan rahimakumullah. Oh, anak-anak kita, makcik-makcik, pakcik-pakcik semua tengok, Masya Allah, hebatnya kisah ni. Hadis yang mungkar ini dibacakan dalam televisyen dan tidak ada siapa pun mau menegurnya. Kalau zaman Umar Al-Khattab, Umar dah sebat dia. Kalau kita baca kisah sejarah akidah, mula-mula sekali golongan yang suka membawakan hadis-hadis yang tak sahih, kisah-kisah yang mengarut ni dalam ceramah, adalah pada zaman Umar Al-Khattab. Maka Umar Al-Khattab menangkap mereka dan memenjarakan mereka. Itu juga kata ulama kita yang terkenal, ulama mazhab Syafi'i, Ibn Hajar Al-Haytami.
Dia kata kalau orang bawa hadis palsu dan juga hadis dhaif yang terlampau lemah dalam ceramah-ceramah, hendaklah dipukul, ditakzir. Nampak tuan rahimakumullah? Dan dia tak sebut hadis itu dhaif. Kalau dia kata hadis ini, ya, tapi hadis ini dhaif, kata dia, atau mana sanadnya, maka tugas alul hadis lah yang mengaji hadis untuk memeriksa dan kemudian membongkar penyelewengan dan golongan-golongan ini, supaya menghalalkan akidah mereka, supaya mereka tidak meneruskan akidah mereka yang batil. Tuan-tuan rahimakumullah, itu sebagai muqaddimah. Dan hari ini kita masuk bab membasuh air kencing, bab jaa fi ghuslil baul, bab berkenaan dengan basuh air kencing. Dalam kitab di tangan tuan-tuan rahimakumullah, kitab ini kitab ringkasan. Dia hanya bawakan hadis, kemudian dia tak bawakan hadis muallaq yang lain. Sebenarnya sebelum hadis yang kita akan baca ni 165, Imam Bukhari letak pendapat dia dalam masalah tu. Dia kata apa? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata kepada sahibil qabr, kepada penghuni kubur, pemilik kubur. Iaitu merujuk pada hadis yang kita baca sebelum ni, iaitu Nabi lalu dekat kawasan perkuburan dan Nabi lihat ada dua kubur. Ingat tak hadis ni? Dan Nabi kata dua orang di dalam kubur ni sedang diazab, dan mereka diazab kerana orang yang dalam kubur tadi menganggap dosa itu dosa kecil, bal huwa kabir, bahkan dosa yang mereka lakukan dosa yang besar. Orang yang pertama iaitu yamshi bin namimah, iaitu suka membawa cerita-cerita bohong, gosip. Dan yang kedua ialah la yastatir min baulihi, iaitu orang yang tidak menjaga kencingnya. Kalau kita tengok lafaz hadis tu, la yastatiru, tidak menjaga dirinya, min baulihi, daripada kencingnya. Nya tu patah balik kepada siapa? Kepada tuan tadi. Tuan tadi lelaki ke manusia ke binatang? Manusia. Kenapa Imam Bukhari bawa bab ni? Sebab seolah-olah Imam Bukhari nak beritahu bahawa yang najis itu adalah kencing manusia. Yang najis itu adalah kencing manusia. Habis tu apa yang nak beritahu selepasnya? Jadi kalau bukan kencing manusia, ada lagi hukum-hukum yang lain. Apa dia? Kat sinilah kita akan tengok dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menghukum bahawa semua kencing manusia, binatang, binatang ternak, binatang buas, binatang yang halal dimakan, binatang yang tak halal dimakan, semuanya adalah najis. Kencing lembu, kencing unta, kencing ayam. Ayam kencing ke? Wallahu alam. Ayam kencing tak? Ni semua orang bandar tak tahu. Wadi, ayam kencing tak Wadi? Ayam kencing? Kencing dengan tahi dia sekali. Itu ijtihad Haji Jamaluddin. Wallahu alam, saya tak tahu, tak pernah bela ayam. Tapi kita kata kencing binatang lah. Kencing harimau, kencing kucing, kencing anjing, semuanya najis. Adapun dalam pendapat mazhab Hanbali mengatakan bahawa yang najis itu hanyalah kencing manusia dan kencing binatang yang haram dimakan. Saya ulang balik. Dalam mazhab Syafi'i kata semua kencing najis. Bila najis maksudnya kalau terkena pada pakaian tak sah salat. Kalau terkena pada tempat salat tak sah salat di tempat tersebut. Syarat sah salat. Ada mazhab-mazhab yang lain, mazhab Hanbali dan lain-lain, mengatakan bahawa kencing yang najis itu hanyalah kencing manusia dan binatang yang haram dimakan. Jadi tertinggal satu lagi apa? Binatang yang halal dimakan.
bagi mazhab Hambali dan lain-lain mengatakan bahawa kencing binatang yang halal dimakan tidak najis. Binatang pada mazhab Hambali dan lain-lain mengatakan bahawa kencing binatang yang halal dimakan, seperti kencing lembu, kencing kambing, kencing unta, kencing apa lagi, arnab, tidak najis. Kencing kucing najis tak? Najis, sebab kucing tak boleh dimakan. Anjing confirm najis. Lagi dan lain-lain yang haram dimakan, seperti apa lagi dan yang haram dimakan, dan seterusnya, keldai dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kita kata, kenapa ulama mazhab Hambali kata kencing binatang yang halal dimakan itu tidak najis? Siapa tahu hadis dia? Siapa tahu dalilnya? Tak apalah, dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya, sah minum kencing unta. Nabi SAW pernah perintahkan dua orang lelaki daripada puak Urainiyin untuk minum kencing unta. Dua orang lelaki datang, dia kata dia ada penyakit, datang jumpa Nabi SAW. Nabi kata, kencing, minum air kencing unta. Pergi dekat tu, pengembala unta tu minta air kencing kat dia. Apa dia buat? Dia pergi pergi rompak orang tersebut. Dia pergi rompak, tu dia lari. Nabi SAW hantar pasukan, tangkap dia dan hukum dengan hukuman hudud. Tapi poin dia, Nabi kata apa? Pergi minum air kencing unta sebagai ubat sakit perut dia tadi. Dan Nabi SAW tidak akan suruh ambil ubat pada benda yang haram. Sebab Allah Ta'ala tidak menjadikan ubat itu pada benda yang haram. Seperti arak, betul, tidak menjadikan arak sebagai ubat. Kalau kata Allah, badan air sejuk lah malam ni, lain macam sejuk. So I nak whisky satu botol. Nak whisky satu botol, nak sejukkan badan dia. Niat dia apa? Niat dia nak panaskan badan sebagai ubat. Tak boleh haram. Melainkan dia memang darurat habis gila lah, tak ada ubat lain dah, atau memang tak ada benda lain dah. Jantung palsu dia buat tube tu kan, dia punya pump tu dia buat daripada babi punya bahan. Tak ada dalam dunia, tak ada lain dah, melainkan satu pump tu je. Dia keluarkan oleh satu syarikat, dibuat daripada tulang babi contohnya. Dia buat daripada bahan-bahan yang bercampur dengan babi. Boleh tak pakai? Itu lain, darurat. Dan darurat tuqaddar biqadariha. Darurat terkadar dengan kadarnya. Dia kata semua nak babi. Tak boleh juga. Semua bahan nak kuatkan otot pakai babi, semua tak boleh. Tuqaddar biqadariha. Darurah maksudnya apa? Maksudnya kalau tak pakai mati. Bukan darurat apa? Darurat kalau air tak pakai nanti muka air tak tegang. Itu bukan darurat. Muka air tak tegang bukan darurat. Jadi darurat itu mesti nyawa, harta, maruah, keturunan dan seterusnya. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, kat sinilah kesimpulan daripada mazhab ulama tadi mengatakan bahawa yang haram, yang najis itu, yang najis itu adalah kencing manusia dan binatang yang haram dimakan, dan yang binatang yang halal dimakan, kencingnya tidak najis. Sebab kalau kita pergi umrah, dekat tempat ladang unta tu, sebelah ada jual susu unta, sebelah ada jual kencing unta. Ada pergi umrah tak? Ada pernah pergi umrah? Kalau pergi umrah kan kita pergi ladang unta, sekarang tak ada dah. Semenjak ada penyakit binatang ni, maka kerajaan Arab Saudi telah larang daripada minum kencing unta dan juga susu unta, sebab semenjak ada penyakit, ada kenaan dengan binatang. Tapi asalnya kalau kita pergi, antara sahabat-sahabat kita yang pernah pergi, Abu Miqdad pernah pergi dengan saya sendiri, pernah tengok depan mata, dia jual air kencing unta untuk sebagai ubat sakit perut. Ada masalah perut, minum air kencing unta. Ustaz, tak larat lah ustaz nak minum air kencing. Tak larat itu isu kedua. Larat tak larat itu isu kedua. Isu dia ialah dia bukan najis. So kalau Imam Bukhari letakkan bab ini,
Letakkan bab ni al-baul, dia kata membasuh daripada air kencing, al-baul. Daripada Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu, kata qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataitu bima'in fayaghsilu bih. Apabila pun Rasulullah SAW pergi buang hajat, iaitu air kencing, aku membawakannya air untuk digunakan membasuh bahagian-bahagian tertentu tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Hadis ini tidak menjadi hujah. Hadis berkenaan dengan kencing ini tidak jadi hujah ke atas golongan yang mengatakan kencing binatang lain juga adalah najis. Tidak menjadi hujah. Ada soalan berkenaan dengan air kencing ni, masalah? Ustaz, tak boleh lah Ustaz, saya geli jugalah dengan kencing lembu. Lantak rumah lah. Kalau tu rumah geli tak biasa, udah. Lepas ni kalau orang kuat korban, contohnya korban kan, pakaian dia terkena kencing unta. Dan dalam mazhab lain juga, bukan setakat kencing, tahi dia pun tak najis. Dalam mazhab Syafi'i, tahi binatang dan manusia. Binatang tak kisahlah, binatang yang halal dimakan ke, yang haram dimakan ke, semua najis. Lepas tu kalau kita ada tahi burung satu jatuh kat situ pun kita sehati, tergolak. Betul tak? Kita tengok kat Mekah, bukan main banyak tahi burung dekat Masjidil Haram. Relax je orang lain. Orang mazhab kita je macam baik-baik kan terbijak tahi burung. Sebab apa? Sebab mazhab lain mengatakan bahawa tahi burung tu burung merpati, dan burung merpati ialah burung yang halal dimakan. Burung yang halal dimakan tidak najis. Betul lah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau tak silap saya, lepas korban badan dia terkena darah, terkena tahi, terkena air kencing, dan terus sembahyang dengan pakaian tadi. Dan tak ada siapa kata, "Weh, apa hal kau sembahyang macam ni?" Tak ada sahabat pun yang engkar pada dia. Tak ada sahabat kata, "Apasal kau sembahyang macam ni benda najis ni tak sah sembahyang kau. Darah ada, kencing ada, tahi ada, macam mana nak sembahyang?" Ini nombor sembahyang. Dalil juga mengatakan bahawa dan tahi juga, tahi binatang yang halal dimakan. Binatang yang halal dimakan tidak najis. Itu mazhab yang lain. Ya? Kayak cicak kan halal dimakan? Tidak halal dimakan. Jadi cicak tidak boleh, najis. Tapi dalam mazhab kita juga, dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain, dikatakan tahi cicak ni termasuk dalam umumul balwa. Umumul balwa ni apa yang tak boleh ingat-ingat, kita tak perasan kadang-kadang. Dan dia minum najis yang jasir, yang sedikit kecil, maka dimaafkan. Ma'fuun an. Kata mazhab fiqh, kata an-najis al-ma'fu anhu, najis yang diampunkan baginya. Itu najis yang kecil-kecil dan kering pula tu, tahi cicak. Namun kalau dikumpulkan satu bekas, maka memanglah confirm lah najis. Ada kalau sikit-sikit kan tak perasan, orang sembahyang apa semua, al-ma'fu an, diampunkan daripadanya. Ni kalau nampak yahtarid minhum, yataharram min, kita nak menjaga daripadanya. Tapi kalau terlanggar, kalau kita berjalan kaki apa semua, diampunkan baginya. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk hadis yang seterusnya. Ini saya berceritakan mazhab, berkenaan mazhab. Jadi saya ceritakan berkenaan mazhab lain ni supaya kita terbuka sikit minda. Terbuka sikit minda dalam masalah memahami fiqh. Sebab kita ni kadang-kadang kita duduk kat Malaysia ni kebanyakan mazhab Syafi'i, dan tak nampak mazhab lain dah. Bila tak nampak mazhab lain, bila nampak orang lainnya pelik, dah lalu sesat. Bila sesat, tuduhan yang paling standard sekali Wahabi lah. Tuduhan yang paling standard sekali Wahabi. Tengok ustaz tu, dia terpijak tek lembu waktu korban, baju dia tek lembu, selamba je sembahyang.
Wahabi dia. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah Wahabi ke? Macam mana boleh Imam Ahmad Wahabi? Imam Ahmad meninggal tahun 200 lebih Hijrah. Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas gerakan Al-Wahabiyah ni, seperti kamu dakwa, lahir pada tahun 1700 ataupun sekitar 1100 Hijriah. 800 tahun lepas dia, sebelum dia lahir. Takkanlah Imam Ahmad Wahabi. Jadi bila Imam Ahmad kata tai tak najis, kencing tak najis, binatang yang halal dimakan, itu adalah perbezaan dari segi mazhab fuqaha yang asal daripada sahabat juga khilaf tersebut. Makanya lah tuduh Wahabi suka hati. Lepas tu kita kena ngaji dulu. Jangan tuduh orang. Man qala li akhi fa huwa laysa min, fa huwa laysa min, atau fa huwa laysa fi, fa huwa ala ghadqatil khabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan lain-lain, siapa yang mengatakan tentang saudaranya tidak seperti apa yang dikatakan, maka dia di atas cairan besi panas di akhirat kelak, sehingga dia tarik balik kata-kata dia. Jadi tak naklah kita ni duduk sembahyang masjid 5 kali sehari semalam, baca Quran, dengar kuliah, tapi masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada asas baginya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis yang seterusnya, hadis ke-45 pula. Hadis ini hadis yang besar yang dibincangkan dalam kitab Ulumul Maram dan kitab-kitab lain. Amdatul Ahkam juga dibincangkan hadis ni. Hadis yang ke-40 dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebut juga hadis ni. Bab yang ke-45, bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang Badawi, Arabi itu orang Badawi lah, orang Arab, buang air kecil di dalam masjid hingga ia selesaikan perbuatannya. Apa dia? Nabi pernah ternampak orang satu Arab Badui kencing dalam masjid. Lalu orang nak halang dia daripada kencing. Nabi kata biar dia selesai kencing dulu. Lepas tu baru Nabi tegur dia. Dan Nabi suruh tuang air. Pertama kita kena faham, masjid Nabi lantai dia tanah. Nanti kita tengok sini masalah hukum dia. Apa hadisnya? Mari kita bacakan sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, qama a'rabiyun, seorang Arab Badui. Arab Badui ni apa? Orang Arab yang duduk kat ujung kampung, yang jauh daripada bandar, jauh daripada majlis ilmu. Lalu mereka ni kebanyakannya jahil. Kebanyakan mereka itu jahil. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Allah Ta'ala kata dalam Quran, orang Arab itu, Arab Badui itu asyaddu kufran, keras, wa nifaqa. Mereka ni jahil dan sikap mereka keras. Lepas tu kalau kita pergi Arab, kadang-kadang tengok ada setengah Arab yang pangai dia menyampah, kita tengok dekat airport lagi dah menyampah dah. Arab Badawi dah tu. Itu bukan Arab bandar tu, bukan Arab yang cultured ni, itu Arab Badawi. Jadi maafkanlah mereka. Jangan pula kata tu, apalah negara Islam, negara Tauhid, perangai buruk, pumpang. Macamlah orang Malaysia baik sangat perangai. Satu. Yang kedua, Arab tu Arab Badawi. Biasalah macam orang kita juga, ada yang jahil, ada yang baik, ada yang perangai tak apa-apa. Cuma kebetulan yang kat airport tu orang baik-baik. Cuba pergi tempat lain, orang Arab datang Malaysia, Masya Allah, Islamiknya, insya-Allah Islamiknya. Bila pergi dekat Jalan Piramli, habis dah, tepuk dahi balik. Orang Arab kan, datang Malaysia, Masya Allah Islamik, semua ada surau. Airport ada surau, Tesco ada surau, Jayajasko ada surau, Masya Allah Islamiknya. Bila dia kat Jalan Piramli, dia tengok orang pakai tiup je, dengan pakai sependa je jalan tepi jalan, baru dia tahu betapa Islamiknya. Macam tu juga negara mereka, Islamik ni Masya Allah, ada Kaabah, ada ni. Tengok ada 2-3 orang perangai teruk, ampunkan. Fa'arid al-jahilin. Ustaz je nak ampunkan Ustaz, 6 jam tunggu ni nak ampunkan. Masya Allah. Tak apalah, ampunkan daripada yang pakai tiup tu, lagi bagus. Barakallahu fikum. Jadi Arab, orang dia jahil. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, Sahih Bukhari dan lain-lain, banyak
Orang Arab ni pergi sergah Nabi, pergi tarik baju Nabi sampai terkesan Nabi punya leher. Nabi tengah naik unta, tahan unta Nabi. Bayangkan kalau ustaz tengah naik motor, tahan, oi ustaz, apa hukum? Oi, terus macam tu je. Ajak murid ni. Tak, tapi Imam Bukhari Nabi SAW tak, dia tahan. Dia tahu ni Arab Badui. Tahan Nabi, tanya soalan-soalan yang macam kasar soalannya. Ya Rasul, wahai Muhammad, Allah Ta'ala utuskan kau ke? Wah, macam orang tahan kita, ustaz, ini ustaz ke? Kita rasa geram je kadang-kadang kan. Tak ada adab betul. Tapi kita barakallahu fikum, kalau kita tak ingat hadis Nabi SAW tadi, kita marah dah. Sebab Nabi SAW dia tahu orang jahil, orang yang baru nak belajar agama, kadang-kadang memang dia tak tahu ada adab ni. Kadang-kadang dia tanya soalan pun menyakitkan hati. Seperti yang saya sebut dalam kuliah-kuliah lepas kan, berkenaan dengan Nabi SAW melarang kita berkencing menghadap ke kiblat. Ada orang ni duduk kat Amerika lama 30 tahun, datang Malaysia, kata, ustaz, why you speak about this, apa benda-benda lekeh ni, menghadap kencing menghadap kiblat, tak anggap kiblat. Yang penting masuk dalam lubang tu. Yang penting you aim tepat. Kalau kita dengar soalan dia tadi, sakit hati. Tapi tak apa, dia baru nak kenal Islam. Memang macam tu soalannya. Tapi kalau para sahabat yang lain, maka Nabi tak bagi can. Nabi marah. Nabi kata apa? Semuanya telah binasa orang sebelum kamu, kathrat su'alihim ala anbiya'ihim, kathrat ikhtilafihim ala anbiya'ihim, wa kathrat su'alihim, banyak bertanya dan banyak berkhilaf dengan para anbiya mereka. Lepas tu bila orang Arab Badui tanya soalan-soalan yang asal, soalan-soalan yang simple, maka Anas bin Malik kata apa? Alhamdulillah, aku suka Arab Badui tanya soalan ni. Kalau kami yang tanya soalan tu, pasti akan dimarahi oleh Rasulullah SAW. Seperti hadis sahih Muslim. Nampak Arab. Jadi kita faham orang Arab ni lain. Kat sini mengajar kita pengajaran bahawa apa dia? Kadang-kadang yang datang masjid ni bukan semua orang yang dah lama datang masjid. Ada datang masjid yang baru kenal masjid. Kadang-kadang pakai seluar jeans, bila dia sujud ternampak spender dia. Tak, biasalah, dia baru nak kenal agama. Kan bila dia sujud kan, bila dia rukuk, ternampak spender dia. Kita kata apa ni, pakaian syaitan, apa ni nak masuk neraka ke apa. Janganlah macam tu. Tarik dia, kata bang, ternampaklah ni tak sah mayang ni. Kalau boleh pakai baju labuh sikit. Nampak tak? Kita bersifat lin, bersifat layyin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, nescaya mereka akan melarikan diri daripada kamu. Jadi Arab ini, orang Badui ini buat apa? Dia berdiri dan kencing dalam masjid. Kencing dalam masjid. Maka orang-orang pun datanglah, bukan menangkapnya. Bukan menangkapnya. Terjemahan ni kurang tepat. Bukan menangkapnya. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu orang duk kata kat dia, apa Nabi kencing tu? Maksud menyerangnya dengan kata-kata, bukan menangkapnya. Itu pentingnya terjemahan tu kurang tepat. Dalam riwayat lain kata fa'arada ashabuhu an yamna'uhu, maka semua bangun nak pergi halang dia, belum lagi tangkap. Dan kalau ikut terjemahan ni silap. Ya. Fazajarahun nas, sebagai manusia semua nak halau dia, nak maki dia, apa benda ni kencing dalam masjid, apa hal kau? Dia mencekik pula, oi apa semua. Maka Nabi SAW kata apa? Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Da'uh. Tinggalkan dia. Kat situ dalil, sahabat bangun dan marah orang tu, dalil apa? Dalil apa? Dalil bahawa para sahabat faham bahawa masjid ini bukan tempat kencing. Bahawa masjid adalah tempat suci, tak boleh kita buat benda-benda yang tak elok dalam masjid. Dan kesucian masjid ini boleh dibagi kepada dua jenis kesucian. Satu kesucian zahirnya, yang kedua kesucian batinnya. Kesucian zahir masjid adalah dengan tidak kita menajiskan masjid. Betul lah, Nabi SAW Nabi larang. Nabi larang daripada kita nak ludah menghadap kiblat, nak ludah ke bawah. Dan ludah ke bawah pun Nabi kata apa? Dan kafarahnya ialah kamu tanamkan dengan tanah. Kau nak ludah sangat dalam masjid. Tapi kita dalam masjid Nabi ya,
Nabi kata jangan ludah ke menghadap kiblat. Jangan ludah ke kanan, ludahlah ke kiri. Kalau kiri ada orang, ludah di antara kedua kakimu dan kemudian tanamkan ludah tadi dengan tanah. Sebab zaman Nabi SAW, masjid dia lantainya tanah. Kalau zaman kita sekarang, mungkin kita boleh ambil tisu ke apa untuk mengelakkan daripada kita kencing dan mengotori masjid. Dalil bahawa para sahabat faham masjid adalah tempat suci yang tak patut kita kotorkan dengan kekotoran-kotoran yang tak sepatutnya. Atas dasar inilah para ulama kita, majoriti mazhab memandang bahawa bagi perempuan yang haid dilarang untuk kencing dan untuk berada dalam masjid. Walaupun baru-baru ni Ustaz KA kata dibenarkan mengikut pendapat yang sering para ulama, tapi kita katakan bahawa majoriti ulama mengatakan bahawa perempuan yang haid dilarang untuk masuk masjid. Wallahu taala alam bisawab. Kita dengar azan, kita sambung lagi sikit ni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung tadi berkenaan dengan kemudian orang Arab Badui kencing dalam masjid, maka para sahabat semua memarahinya. Dalil bahawa para sahabat faham bahawa tempat salat adalah tempat yang suci. Dan suci masjid ini daripada dua segi. Satu dari segi zahirnya, daripada kencing, daripada tahi dan lain-lain. Dan syarat sah salat adalah bersih tempat ibadah. Bersih tempat ibadah itu adalah syarat sah salat. Seperti kita belajar dalam mazhab fiqh Syafi'i mengatakan bahawa syarat sah salat itu adalah bersih tubuh badan dan bersih pakaian daripada najis yang dapat menghalang daripada salat. Yang kedua, kebersihan dari segi batin. Kebersihan batin itu bersih daripada syirik, bersih daripada bid'ah, bersih daripada perkara khurafat. Betul Allah Ta'ala dalam Quran, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahawa masjid-masjid ini adalah milik Allah. Masjid ini adalah milik Allah. Maka janganlah kamu berdoa menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan syirik. Betul Allah Taala kata juga dalam Quran, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Maka baki soalan pula, kalau orang musyrikin itu najis, maka orang musyrikin boleh masuk masjid tak? Orang musyrikin boleh masuk masjid kerana najisnya musyrikin adalah najis dari segi batin. Dan masuknya orang musyrikin dalam masjid bukan maksud dia menyebarkan kesyirikan dia. Badan dia tu tidak najis. Bahkan sabit daripada Thumamah bin Uthal bahawa dia diikat dalam masjid. Thumamah bin Uthal dia ditangkap dan dia diikat dalam masjid. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalimah Allah. Kemudian apa jadi? Bila diikat dalam masjid, tiap-tiap hari dia dengar imam baca Quran, dia dengar ceramah, dia dengar apa, lama-lama dia masuk Islam. Bahkan dia jadi orang yang kuat berpegang kepada Islam lepas tu. Dia sahabat Nabi. Dahlah bahawa orang kafir nak duduk masuk masjid boleh tak? Boleh dengan syarat dia bersih, dengan berpakaian dengan pakaian yang menghormati umat Islam. Jangan pula dia pakai skirt pendek, pakai seluar pendek, dengan pakai t-shirt pendek untuk masuk masjid. Jangan duduk macam tu. Maka dia pakai dengan pakaian yang bersih dan lengkap. Dia duduk masjid untuk dia dengar kuliah. Contohnya hari ni dia datang, dia kata, imam, bolehkah saya masuk dalam masjid untuk saya dengar ceramah? Boleh, dia duduk masjid, tidak najis. Thumamah bin Uthal pernah, dan Nabi SAW pernah menerima wakil daripada Najran. Dah dengar kan? Dia pernah dengar wakil daripada Yahudi Kristian Najran. Yahudi Kristian. Dan mereka berbincang di dalam masjid Nabi SAW. Sebab itulah dakwah Nabi SAW berkembang mekar, segar dan bugar di Masjid An-Nabawi. Kita baru masuk kat situ dah, hei, orang kafir masuk masjid. Masuk apa dia? Masuk surat khabar, orang kafir telah masuk masjid. Orang kafir masuk masjid. Tapi kita tengok tujuan dia lah. Kalau tujuan nak menyebarkan kefasadan dia, kerosakan dia, memang kita halau dia. Untuk buat kesyirikan dia, kita halau dia. Tapi kalau datang untuk belajar bahasa Islam, nak berbincang, boleh tak saya jumpa imam dalam masjid, silakan masuk. Hatta dia melihat saf-saf umat Islam lurus, melihat betapa patuhnya umat Islam kepada imam, melihat betapa khusyuknya umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan lihat betapanya kitanya ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita berbeza daripada pelbagai negara, daripada Malaysia, daripada Bangladesh, daripada Indonesia, daripada Myanmar, daripada semua negara, tapi kita boleh duduk dalam satu saf dan bersahabat, berukhuwah Islam. Hatta orang kafir lihat, nampak sebenarnya orang Islam tidak seperti yang diceritakan dalam surat khabar, bahawa Islam ini golongan yang
resis orang Melayu ni resis. Tidak. Resis siapa tak dalam masjid ni? Ada orang Bangladesh ada, orang Indonesia ada, orang Malaysia ada, orang Jawa ada. Resis ke? Mana ada resis? Subhanallah. Itulah tuduhan orang kufar. Jadi cara nak menghilangkan tuduhan kufar ni, meh masuk masjid, meh masuk. Hari Jumaat tengok dengan Afrika ni lagi. Afrika pula, berbagai negara Afrika, daripada Ghana-nya, daripada Nigeria-nya. Dan kita baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi dua najis, najis syirik, najis fizikal dan najis batin. Kemudian Nabi SAW kata apa? Ihriqu alaihi al-ma' bil dalwi minal ma', sijlan minal ma'. Tuangkan kepada atas kencing tadi satu bekas air. Sijlan itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ad-dalwu ad-dakhmah, iaitu gayung ataupun bekas yang besar, macam baldi ke ataupun kurang sikit daripada baldi, dituangkan atas kencing orang Arab Badawi tadi. Fa innama, Nabi sambung pula, fa innama bu'istum muyassirin, kamu semua diperintahkan, diutuskan untuk meringan-ringankan. Muyassirin, bersikap ringan, jangan bersikap keras. Benda yang Islam kata dah ringan, jangan kamu keraskan pula. Kencing, tuang, hilang bau, warna dan rasa, udahlah. Ini nak ni lagi, nak letak apa, Dettol lagi, apa lagi, jangan nyusah-nyusahkan. Benda yang mudah dalam Islam, mudahkan, jangan susah-susahkan. Nikah mudah, jangan susahkan. Nikah jumpa wali, wali kata aku nikah dengan kau, dia terima dengan syarat, dengan mahar, ni mudah. Ini susah-susahkan, letak syarat, dulang lagi, mesti ada dulang, mesti 7. Bila 7 mesti balas dengan lebih 9. Kenapa tak buat 2 lawan 2 je? Kenapa mesti 3 lawan 5, 5 lawan 7? Nak balas-balas mesti buat 2 kali. Boleh buat lelaki, boleh perempuan, mesti buat macam-macam, menyusahkan umat Islam. Pakai baju 3 pasang. Ini semua menyusahkan dalam masalah perkahwinan. Belum lagi masalah taharah, masalah air dah bersih. Kadang-kadang setitik air terkena baldi, oh dah mustakmal, tak boleh pakai lagi dah. Setitik air tu melompat dalam baldi tu, dalam gayung, oh mustakmal. Air panas boleh pakai, air sejuk, musim sejuk, panaskan air, gunakan air panas tu untuk berwuduk. Tak biasa. Dah letak air dalam cerik tu, dah tak jadi 2 kolah dah ustaz. Dah pening. Habis tu kamu ambil ikut gayung tu 2 kolah tak? Tak 2 kolah juga. Ini kita menyusah-susah, fiqah yang menyusahkan ini menyebabkan orang semua rasa susah untuk faham agama. Sedangkan mudah. Ini solat safar, solat musafir. Solat musafir juga mudah. Niat untuk solat musafir baru kita mengajar khusus solat. Kalau dia kata kamu mesti baca niat solat musafir, memang tak ada siapa dalam masjid ni rasa boleh hafal lah semua. Usalli fardha zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asra. Panjang. Yang biasa ni pun nak menangkap susah, yang panjang tu lagi dah aku tak tahu macam nak tangkap dah bang. Bagi panjang Allahu Akbar. Sehingga kan ada satu office tempat saya mengajar di Ceras. Dia kata, ustaz, kami hari tu kami pergi camping, syarikat kami buat rombongan. Macam mana dia buat? Dia pergi photostat, dia laminate yang kertas tu sebelum sembahyang tu. Usalli, dia tengok niat. Sebab panjang benar niat sembahyang jamak dan qasar. Ini menyusah-nyusahkan. Bila kita menyusahkan, akhirnya orang tak payah jamak qasar lah, kita sembahyang tamam je. Barakallahu fikum. Jadi kata annama bu'ithtum muyassirin, untuk mudahkan. Mana Islam dah mudah. Wala bu'ithtum mu'assirin walam tub'atsu mu'assirin, dan jangan susah-susahkan, jangan berat-beratkan. Ketika haji, ada sahabat dah ambil batu besar ni, Nabi kata jangan melampau dalam agama. Fa innama halaka man kana man qablakum. Sebenarnya telah binasanya orang sebelum kamu, kerana mereka telah hulu, melampau dalam agama. Dia nak pergi melontar, nak cari batu besar ni. Sebab apa? Nak lontar syaitan. Ambil batu kecil-kecil ni, apa syaitan rasa? Ambil batu besar ni, bola syaitan pedih sikit. Dia ambil batu kecil ni,
Tapi tidak, ini sunnah. Sunnahnya batu besar, anamil, qadri anamil, besar ni je untuk dilontar. Nampak tak? Rahmatullah, Islam mudahkan. Macam ni je, jangan susahkan. Namun juga ketika tawaf menyusahkan, mesti tegak. Terpusing sikit je, batal tawaf. Jadi makcik kalau tertolak tak boleh lembutkan badan tu. Kalau orang tolak, tertolak tu biasalah. Yang penting jangan kita berpaling, atau macam ni, buat macam exercise tu, pandang ke sana, kita pusing Kaabah. Bukan macam tu, tak sah. Maka sebagian kata jangan terpaling sedikit pun, terpaling sedikit patah balik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menyusahkan. Inna bu'ithum muyassirin wala bu'ithum mu'assirin. Pengajaran daripada hadis ni jelas bahawa kencing itu najis. Sebab tu Nabi SAW suruh tuangkan air atas kencing orang tadi. Yang kedua ialah berkenaan dengan bila timbulnya mafsadah yang lebih besar. Ada dua mafsadah, dua mudarat. Mudarat pertama, orang kencing kat masjid. Mudarat kedua adalah apa kesannya kalau kita tegur dekat situ. Pertama, takut orang Arab tu lari. Bila Arab Badui tu lari, habis kencing satu masjid, dia tengah kencing masa tu. Kalau kata pergi halau dia tengah kencing nak berjalan, habis kencing satu masjid. Mana lagi susah nak bersihkan satu tempat ke, bersepah. Yang kedua, takut kencing tu terkena pakaian dia. Yang ketiga, kata Syekh Shalih Utsaimin, mana tahu dia tahan kencing dia ketika tengah kencing. Apa jadi kat pundi kencing? Tanya doktor, rosak lah. Tengah kencing tahan. Sebab ada orang lain, Nabi tengok mafsadah yang lebih besar. Yang keempat, kata Syekh bin Baz rahimahullah, itu mafsadah dia, kalau dia halau, apa jadi kepada orang Arab Badui yang jahil tadi? Apa jadi kat dia? Nanti dia akan benci Islam. Yang tahu Islam ni teruk, perangai, kasar. Bila dia dah kasar dah, dia kata orang Islam ni teruk. Ada 4 mafsadah yang lebih besar daripada mafsadah kencing kat situ basuh terus. Dalil bahawa bila ada mafsadah yang lebih besar, mudarat yang lebih besar, kena dengan mudarat yang lebih ringan, kita kena ambil mudarat yang lebih ringan. Apa contoh yang lain kita ambil macam tu? Apa contoh yang lain? Mudarat, ada mudarat yang lebih, dua mudarat, satu mudarat lebih besar daripada mudarat yang satu lagi. Tak boleh terfikir contoh. Ada? Contoh? Itulah laisa minal darurah. Itu bukan darurat pun. Bertemunya dua mafsadah, dua keburukan. Mana kita ambil yang lebih ringan? Contohnya, anak kita nak mengaji dekat UK. Okey, dua mafsadah. Atau belajar kat Malaysia. Belajar kat UK bagus, dapat ilmu yang tinggi apa anak perempuan. Tapi mafsadah dia, anak kita terdedah kepada bahaya. Belajar kat Malaysia mungkin kurang sikit kualiti dia belajar kat UK. Mungkin. Kan marah orang mesti, tak marah ni. Mungkin kurang. Mudarat dia mana lagi mudarat? Mudarat belajar kat sana lebih besar, maka kita ambil mudarat yang lebih ringan. Nampak tak? Dan seterusnya ada banyak lagi dalam kes ni. Ada dua mudarat, ada dua darar. Darar nak berikan hak asasi manusia kepada orang Syiah. Kalau tak bagi kepada orang Syiah, nanti orang kata Malaysia ni tak menghormati hak asasi. Jadi kita biar dia buat apa dia nak buat, pukul-pukul badan ke, nak sebarkan Syiah ni biar. Mudarat yang kedua, rosaknya akidah. Mana lagi berat? Maka kita kena elakkan mudarat yang lebih berat tadi. Kita kena tolak mudarat yang lebih berat dan ambil mudarat yang lebih ringan. Maknanya tak apalah orang Malaysia ni tak ada asasi, tapi mudarat rosaknya akidah tu lebih besar, maka kita ambil mudarat yang lebih ringan daripada masalah tersebut. Dan setiap hari kita bertembung macam ni. Setiap hari kita bertembung, mana mudarat lebih berat?
Masuk sekolah ni dekat, tapi anak kita tak bagus sangat belajar mengaji. Masuk sekolah kedua, bagus, tapi ajar akidah tak betul. Tak apalah, kurang sikit mengaji tak apa, nanti aku ajak cikgu tuition lain ajar ngaji dia. Ambil mudarat, kita ambil mana mudarat yang lebih ringan. Tapi tak tahu mudarat ni, kena faham juga masalah, kena faham agama. Sebab kalau orang tak faham masalah agama, dia tahu tak mana lagi mudarat? Masalah asasi manusia tadi dengan masalah akidah. Orang tak faham akidah, orang tak faham kerosakan syirik itu, bahayanya syirik. Yang kata, kita kena hormati hak asasi manusia, ini hak yang Allah Ta'ala telah berikan kepada setiap manusia. Dia tak faham bahawa rosaknya akidah itu lebih besar mudaratnya. Itu dia. Seterusnya, yang ketiga, pengajaran pada hadis ini berkenaan dengan kasih sayang dan sikap lembut Nabi SAW. Sehingga lepas orang tu kencing, Nabi jumpa sendiri orang Arab Badui itu one to one. One by one ke one to one? One by one. English tu susah kan? One by one. Nabi jumpa dengan dia. Nabi kata, jangan macam ni. Masjid ni tidak patut untuk jadikan melainkan zikir dan ingati Allah SWT. Tak patut untuk dinajiskan. Semenjak itu lelaki tersebut mengaji agama. Arab Badui lepas tu jadi mengaji agama. Sehingga setengah riwayat dia kata, ya Allah, baiknya Nabi Muhammad. Dia kata, ya Allah, sayangilah Muhammad dan sayangilah aku, jangan sayang orang lain. Dia doa macam tu. Dia punya marah dengan orang lain. Dia kata, ya Allah, Allahumma arhamni warham Muhammada wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, aku sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Bagi Muhammad je, tak kena Rasulullah pun. Arab Badui. Dan jangan sayang selain daripada kami berdua. Punya dia marah kat sahabat-sahabat yang lain. Nabi kata, tak, jangan kamu sempitkan rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala itu luas. Nampak Nabi still lagi tegur dalam keadaan yang baik. Dalil bahawa ada datangnya orang jahil, orang yang tak faham agama, jangan bersikap keras kepada dia. Jangan kita kata, apa hal ni, tak hati mengaji, apa hal ni, kan? Kita marah-marah dia, tak faham fiqah ke, kau solat macam ni. Jangan kata, pakcik, kenapa pakcik solat macam ni? Tak boleh solat tangan ke bawah macam solatnya anjing. Jangan cakap anjing pun, jangan solat macam tu, Nabi tak kasih. Kalau solat anjing, kata, kau kata aku anjing, tak. Dan jangan solat tangan kita letak bawah macam ni. Solat kena angkat. Pakcik, saf kena rapat, bahu kena bahu. Nanti syaitan masuk celah-celah. Kalau tak nak pakai berkaitan syaitan tu pun tak apa, sunnahnya rapat. Kalau syaitan kata, jadi aku akan sebelah aku ni syaitan lah. Kata. Kadang-kadang setengah manusia tak boleh terima benda tersebut. Itu kita panggil mudarah. Itu kita panggil mudarah. Mudarah itu dibenarkan dalam Islam, bahkan digalakkan. Seperti Nabi SAW dan para sahabat, dia mudarah. Mudarah itu apa? Dia menggunakan uslub yang lembut tanpa kita mengorbankan prinsip. Adapun yang dilarang adalah mudahanah, bersikap lembut, iaitu kita merodai maksiat dia dengan alasan bahawa kononnya dakwah Syekh, jom kita pergi minum dekat ni Jalan P. Ramlee tu. Minum apa? I minum kok lah, you minum arak. Tak apa. Tujuan apa? Dakwah Syekh. Bukan dakwah. Perempuan seksi ajak dating, bang ni kita dating, niat dakwah. Mana tahu perempuan ni boleh berubah, sedangkan nak dating. Ini tak boleh. Ini mudahanah. Ini bukan mudarah. Yang dibenarkan Islam adalah mudarah, bukan mudahanah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu orang kafir suka kamu ni melembutkan prinsip kamu, supaya nanti mereka pun boleh masukkan dia punya jarum-jarum yang merosakkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi panjang lagi huraian hadis ni, tak apa, nanti kita akan bawa dalam kuliah-kuliah yang akan datang biiznillah taala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.